dua orang. Okay, boleh? Dekat nama tu, pertama, you letak bracket 2 orang dan juga dekat dalam reference receipt tu, you letak 2. Itu bagi 2 orang lah. Kalau ada buat lagi, minta tolong buat hari Ahad boleh, sebab suami cuti. Boleh juga askar. Boleh jaga askar-askar kecil, InsyaAllah. Kami kalau katakan akan buat hari Ahad pula. Yang ni hari Sabtu lah. Okey, boleh siapa yang nak join, boleh klik Google Form. Saya dah share dah Google Form. Okey, RM99. Makan dan minum insyaAllah saya akan sediakan 2023. Kali ni kita akan share analisis fundamental bagi tahun 2024 pula. Okey, apa reflect ekonomi tahun 2024 based on jangkaan kita terhadap harga emas. Adakah harga emas akan membuat kenaikan ataupun harga emas akan membuat pergerakan sebaliknya. Okey, itu yang ketiga. Dan juga yang keempat, apakah teknik yang mampu membaca pergerakan harga emas, which is semua yang sedia maklum, saya menggunakan teknik Elliott Wave. Jadi saya akan berkongsikan apa itu teknik Elliott Wave, macam mana Elliott Wave ni boleh memberi prediction harga emas. Bukan bagi tempoh 1 minggu, tetapi tempoh untuk 10 tahun akan datang lah. InsyaAllah itu adalah sedikit sebanyak apa yang akan dikongsikan dalam Mastering All Time Gold Price. So siapa nak join boleh join, terhad kepada 60 orang insyaAllah. So itu adalah iklan dia. Itu adalah iklan dia. Siapa yang tak berkelapangan untuk join, insyaAllah saya akan buat lagi kalau ada permintaan nanti di masa akan datang. Ataupun siapa yang di luar Semenanjung, contoh yang tadi macam Abang Jem di Sabah kan, ataupun di Sarawak, yang tu boleh PM tepi lah sekiranya you dah ada group yang nak belajar secara fizikal. InsyaAllah kita boleh aturkan nanti. So itu untuk seminar Mastering All Time Gold Price sehari saya akan buat sehari full day. Kita balik. Habis dapat iklan. Habis dah cerita pasal iklan. Sekarang ni kita nak balik pada kita punya tentatif pada hari ini. Dr. Farida kan? Dr. Farida, plan buat di HQ Penang naik. InsyaAllah boleh Doktor. Nanti PM saya lah kalau nak buat di HQ Penang. Boleh lah. Nanti PM saya. Yang ni first try saya buat dekat Angel Group Office dulu. Saya buat dekat Angel Group Office dulu. Siapa yang nak buat dekat zone yang mana-mana nanti boleh lah. Kita aturkan insyaAllah. Ke depan kita boleh jayakan lah. Jadi kita nak balik ke tentatif kita. Kita ada satu lagi, iaitu kita nak cerita tentang tadi dah cerita dari segi fundamental. Kita pun dah nampak dah bahawa Federal Reserve ni akan mengubah corak permainan dia terhadap dasar monetary. Yang mana kita lihat dasar monetary yang dikukuhkan kemungkinan akan dilonggarkan di masa akan datang. Yang mana akibat ataupun implikasi awal yang kita nampak terhadap pelonggaran kadar faedah ni akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan ekonomi untuk pertama sekali untuk ekonomi ni berkembang balik, sebab sekarang ni ekonomi US sedang berada di bawah tekanan. Macam mana kita tahu ekonomi US ni berada di bawah tekanan? Adalah dari segi data-data ekonomi yang kita nampak. Pertama sekali kita nampak NFP pada awal bulan ni yang mencatatkan bacaan yang sangat buruk. Yang itu yang pertama. Yang kedua, yang terkini kita nampak dari segi retail sales. Apa itu retail sales? Iaitu jualan runcit. Kita juga nampak jualan runcit ni mencatatkan satu nilai yang agak buruk. Penurunan dari segi jualan runcit. Bermaksud tekanan ekonomi lah. Rakyat tak dapat nak berbelanja macam sebelum ni. Itu menyebabkan bacaan retail sales untuk jatuh. Itu dua perkara yang kita nampak bahawa ekonomi US berada di bawah tekanan. Kenapa ekonomi US berada di bawah tekanan? Adalah disebabkan kadar faedah yang tinggi. Kadar faedah tinggi.
Jadi bila kadar faedah dikurangkan bermaksud ekonomi US akan bangkit balik. Okay, itu yang pertama. Dan apa perkara seterusnya sekiranya kadar faedah ini dikurangkan ataupun diturunkan, apa kesan dia terhadap mata wang dolar? Okay, yang pertama sekali kita nampak mata wang dolar ni akan melemah disebabkan apa? Kurangan demand bagi mata wang US dollar daripada pelabur-pelabur. Itu menyebabkan mata wang dolar melemah. Okey, daripada kejatuhan mata wang dolar ni kita akan nampak harga emas akan membuat kenaikan ataupun peningkatan. Disebabkan apa? Disebabkan bila katakan dolar melemah, efek dia terhadap harga emas adalah harga emas akan naik. Itu adalah law di antara emas dan dolar. Correlation di antara emas dan dolar. Kalau katakan dolar melemah, emas akan menguat. Kalau katakan dolar menguat, emas yang akan melemah. So itu apa yang kita nampak pada fundamental tadi kita bincangkan, dan juga kita bincangkan tentang ekonomi. Kita belajar apa itu ekonomi. Jadi itu adalah fundamental. Sekarang ni kita nak pergi ke technical pula. Kita nak fokus kepada harga emas itu sendiri. Apa pergerakan harga emas terkini? Macam yang sebelum ni, minggu lepas, apa yang kita bincangkan tentang harga emas? Kejap saya buka trading view dulu. Untuk harga emas, kita akan lihat di trading view. So ini adalah trading view. Pergerakan harga emas. Kita recap balik pergerakan apa yang kita bincangkan pada minggu lepas. NFT itu apa? NFT itu adalah non-fungible token. Itu adalah kripto. Itu merujuk pada kripto. NFT merujuk kepada kripto. Tapi kalau apa yang saya sebutkan tadi bukan NFT. Saya sebutkan tadi adalah NFT. Yang saya sebutkan tadi adalah NFP. Dia beza dengan NFT ya. NFT adalah non-fungible token. Itu kripto. Yang saya sebut adalah NFP. NFP ni salah satu data ekonomi dekat US. Salah satu data ekonomi dekat US yang merujuk kepada sektor pekerjaan. Sektor pekerjaan itu adalah NFT. Ataupun dalam sebutan penuh dia adalah non-farm payroll. Non-farm payroll. Satu data ekonomi yang melibatkan tentang pekerjaan di US. Sektor pekerjaan di US. Boleh faham Puan Sakinah tentang NFP. NFP itu adalah non-farm payroll. Jadi kita beralih pula ke arah kita nak lihat dekat sini adalah kita nak melihat pula harga emas. Sebelum ni memang kita bincangkan pergerakan harga emas dalam keadaan uptrend. Keadaan apa? Keadaan uptrend. Yang mana uptrend ni adalah uptrend bagi wave yang ketiga. Ramai lagi yang tak faham apa maksud wave yang ketiga ni kan. Apa itu wave 3? Nak faham wave yang ketiga ni, you kena ada basic tentang elliott wave lah. You kena ada basic tentang elliott wave. Kalau tak faham tentang elliott wave tak apa, tapi fahamkan tentang arah pergerakan harga emas terkini. Harga emas terkini, fokus kita, saya tulis dekat sini fokus fokus kita adalah uptrend. Apa maksud uptrend? Yang baru dia tak tahu apa itu uptrend. Naik, apa itu uptrend? Apa yang you maksudkan dengan uptrend? Apa maksud you dengan uptrend? Uptrend ni bermaksud trend harga naik. Kenaikan harga. Itu maksudnya uptrend. Maksudnya daripada point A yang berada di bawah ni, katakan point A ni RM RM1.
Bila kita katakan uptrend ni berlaku, maksudnya harga tu akan naik ke point B, destination dia. Maybe RM RM4. Itu maksud uptrend. Uptrend ni menggambarkan pergerakan kenaikan harga. Boleh faham Itu adalah uptrend. 25 ada ajar elite wave. Yes, 25 saya akan berkongsi tentang elite wave. Cuma bukan full pasal elite wave lah. Which is full tentang elite wave kita tak dapat nak ajar dalam masa sehari. Tapi saya akan ajar apa itu elite wave. Kenapa elite wave boleh digunakan untuk predik harga emas. Dan konsep asas. Saya akan ajar asas elite wave. Iaitu maksimum boleh dapat lah. Maksimum boleh dapat 260%. Inilah ROI dia. Macam mana nak dapat ROI 260% ni? Kejap lagi habis Zoom ni, you pergi PM you punya upline. Tanya, apa formula naik boleh dapat 260% tu? Kalau terminate dekat 80 USD per gram nanti, pergi tanya dia. Nanti dia akan ajar cara kira. Nanti dia akan ajar. Malam ni tak sempat saya nak ajar cara kira dia. So itu adalah target kenaikan bagi wave 3. Yang mana bacaan Fibonacci bagi wave 3 adalah paras 2,500. Jadi fokus sekarang ni adalah fokus uptrend. Jadi apa yang kita buat sebagai investor macam saya katakan tadi, strategi dia, step dia dah bagi. Beli, monitor dan terminate. Nak beli, macam saya katakan, kawasan dia. Dua kawasan. Ketika penurunan, ketika kenaikan. Waktu penurunan, beli di hujung penurunan, which is dah settle. Sekarang ni ketika kenaikan. Ketika kenaikan, macam saya katakan, beli di awal kenaikan ataupun beli di tengah-tengah kenaikan. Kalau terlepas di awal kenaikan. Elakkan beli di hujung kenaikan. Itu yang kita tengah hadapi sekarang. Dan dari segi risk dia naik. Macam mana? Kalau minggu lepas naik sebut tentang risk. Minggu ni tak ada cerita ke tentang risk? Ya. Boleh saya ceritakan tentang risk. Risk dia macam mana? Sekiranya membeli. Sekiranya you membeli sekarang. Sebab sekarang ni kalau dilihat harga sedang membuat kenaikan. Walaupun kenaikan ni kecil, dari segi risk reward dia. Dari segi risk reward, sekarang ni berada di paras medium. Kenapa medium naik? Sebab sekarang ni kita tengah projection untuk letakkan wave 2 minor. Minor punya wave 2. Kemungkinan kalau ada possibility untuk penurunan harga, maybe harga akan drop between 2 to 3%. Which is kita punya highlight zone adalah 1,900. Itu kemungkinan kalau katakan dia drop. Kalau dia tak drop kenaikan dia merupakan kenaikan impulsif. Dia terus naik dan break the high. Kemana destination dia? Kalau dia break the high, destination dia adalah dia akan break all time high iaitu 2080. Which is ini adalah mode bagi mode wave 3. Mode wave 3. Which is mode wave 3 dia akan break all time high. All time high. Ataupun kita orang kata apa? Letak bagi sedap sikit adalah 2,100 lah maksud dia. Akan break 2,100. Itu adalah medium. Jadi sebelum ni ada kata, Naik, saya dah ada dah. Position dekat medium risk. Saya dah staging dah. Saya dah staging. You kata dekat medium risk untuk staging, saya dah staging. You cadangkan dekat medium risk. Maksimum letak 40% daripada capital secara staging untuk medium risk. Saya dah letak. Sekarang ni saya tinggal selebihnya untuk low risk. Jadi low risk dekat kawasan mana naik? Low risk adalah between this area. Yang mana area untuk low risk ni adalah waktu harga turun selepas ni. Kalau katakan harga emas berjaya turun selepas ni, minggu depan harga emas turun, pada waktu ketika tersebut adalah kawasan low risk. Sebab apa? Sebab low risk ni adalah ketika wave C. Kalau lihat daripada bacaan pergerakan wave, penurunan sebelum ni adalah wave A, kenaikan ini adalah wave B, dan penurunan yang bakal berlaku adalah wave
C. Okey, itu pergerakan dia. Jadi sepanjang penurunan wave C tu, you boleh susun strategi for staging low risk. Naik ke dapat di sini low risk. Kalau you lihat perbezaan antara kawasan C dengan kawasan A, medium ni tak jauh beza. Kurang daripada 5%. Apa dekat C boleh jadi low, dekat A adalah medium. Okey, di mana? Berada di permulaan correction. C berada di mana? C berada di pengakhiran correction. That's why A adalah medium, C adalah low risk. Dua-dua akan profit tak? Yes, dua-dua akan profit. Yang membezakan waktu dia adalah probability masa yang diambil untuk profit. Kalau katakan penurunan waktu C ni, okey, kemudian kenaikan harga sekejap saja insya-Allah untuk profit. Sebab apa? Sebab dah complete wave 2. Kalau katakan staging di medium risk, okey, katakan harga naik buat B dan bakal turun untuk C, kemungkinan masa dia agak lambat sedikit dan position dia agak ke atas berbanding wave C. Okey, itu adalah perbezaan ketara di antara medium dan low risk. Tapi masih lagi kedua-duanya adalah position yang advisable untuk you ambil lah. Okey? Boleh faham tak? Ada apa-apa soalan? Sekarang boleh beli lagi ke? Boleh beli. Macam yang saya pernah kata dulu, okey, siapa yang dah follow saya punya analisis lama dah, okey, dah follow daripada tahun lepas, okey, ketika uptrend, okey, you boleh beli pada bila-bila masa saja. Sebab apa? InsyaAllah you akan profit. Okey, selagi you tak sampai level stop buy, you beli, insyaAllah you akan profit. Sebab you tengah dalam keadaan fokus on uptrend. Kan? Kalau katakan harga tengah keadaan downtrend, itu baru tak advisable untuk beli. Sekarang ni harga tengah berada dalam pergerakan uptrend. Saya dah bagi gambaran dah. Kalau uptrend ni berjaya, dia mampu mencapai ke paras $2,500 per ounce bersamaan $80 per gram. So fokus for buy saja. You as investor, okey, susun you punya strategi. Unit you macam mana? Okey, saya pun tadi dah bagi cadangan dah. Dari segi capital control, iaitu di medium risk maybe you boleh letakkan 40%. And then the rest you boleh letakkan di kawasan low risk, ataupun ketika harga dah menamatkan wave 2, dia starting buat kenaikan bagi wave 3. For more, orang kata apa, secure movement pun boleh juga. Okey? Macam sekarang ni boleh masuk semua modal ke? Nak masuk berperingkat. Saya always cadangkan on staging. Okay? Tak kisahlah di wave A ataupun wave C, kedua-duanya masuk secara staging. Maknanya memang tak akan turun 19-20 dah yang misrai. Okay? Maknanya dia macam ni. Ada dua probability. Okay? Ada dua probability. Probability pertama adalah kalau katakan kenaikan harga hari ni break dia punya resistance ataupun high dia 2009, kemungkinan besar dia tak akan return back to 1900. Tapi kalau katakan harga esok ataupun minggu depan membuat penurunan, tak break 2900, bermaksud harga ada high potential untuk return ke area 1900. Itu maksud. Jadi strategi dia macam mana? Kepada yang tinggal untuk low risk, okey, strategi dia macam, sekiranya harga tak berjaya break 2009, harga turun. Okey, contohnya ada 60% lagi. Okey, 60% lagi capital yang ada belum beli JE. Boleh beli JE secara staging 60% ni waktu harga tu turun. Kalau kata harga tak jadi turun lah, naik 1900, harga naik lah break 2900, then 60% yang masih you beli tadi boleh terus staging saja. Sebab apa? Sebab harga dalam keadaan mode wave 3. Itu cara dia. Okay? So saya ulang lagi sekali cara dia. Saya delete saya ulang lagi sekali cara dia. Dua cara. Cara pertama, kira harga turun, okey, 60% tersebut akan berada dekat sini secara staging.
Sekiranya harga kit naik, break paras 2009, okey, 60% baki tadi akan ada kat mana? Akan ada dekat sini. Okey, boleh faham? Faham atau tidak? Ada dua possibility. Okey, break 2009 which is wave 2 dah tamat. Di sini adalah wave 2. Okey, dia tak break 2009, dia buat penurunan, so wave 2 akan kekal berada di sini. Okey, dia ada alternate counting di situ. Misalnya kiranya sekarang low risk beli JE. Okey, dari segi orang kata apa, fokus on capital control medium and low risk. Tapi kalau dilihat daripada perspektif yang lebih besar, general perspektif lah kita kata. Okey, general perspektif, kalau nak membeli JE, risk dia berada di kawasan mana? Berada di kawasan low risk. Okey, low risk. Sebab apa? Sebab kita tengah beli pada fokus uptrend. Yang saya sebut medium risk, low risk tu, itu kalau kita berfokus kan, kita lebih detail, kita dive in the structure. Tapi kalau lihat structure secara general, secara bigger time frame, low risk untuk membeli, untuk staging low risk. Itu kalau tak menggunakan teknik capital control. Kalau guna teknik capital control macam yang saya cadangkan, okey, di sini adalah medium, okey, di kawasan ni adalah medium, di kawasan ni adalah low. Tu capital control, which is lebih detail. Secara general, yes, low risk. Sekarang ni awal kenaikan atau middle kenaikan. Awal kenaikan, kita baru berada di subwave 1 dan subwave 2. Kita ada 3, 4 dan 5 lagi. Kita ada 3, 4 dan 5 lagi. Masih jauh lagi perjalanan. Sekarang kenaikan B kecil Mr. Rai. Yes, kenaikan B. Okey, probability kenaikan B ataupun subwave 1 bagi 3. Belum beli, tunggu harga turun. Beli je sekarang. Kira high risk, kira B high risk. Tidak. Okey, at any position for the time being, no high risk position. There are no high risk position for now. Because of what? Because of kita di focus uptrend. No high risk position. Okay, no high risk position because uptrend. High risk position dari segi orang kata apa, ideologi capital control yang saya bawakan, explanation dia adalah the risk of losing is greater than the risk of profit. Itu adalah high risk. Dan benda tu tak berlaku sekiranya harga membuat kenaikan wave 3. Maksudnya, there are no part for high risk punya position lah buat masa sekarang. Okay, itu kalau capital control. Capital control ni teknik yang saya bagi tahulah, cara nak susun on capital. C tu berapa? C tu maybe akan tamat di area around 1900. Repeat dekat part mana tu? Kenapa beli masa turun wave 2, tak beli masa naik wave 3? Boleh beli. Kan saya kata, ada dua tempat yang terbaik untuk beli. Beli masa hujung penurunan dan beli ketika kenaikan. Dan waktu kenaikan tu beli di awal dan pertengahan. Elakkan beli di hujung. Faham iPad? Okay? Sekarang uptrend sampai mana? Boleh agak. Sekarang uptrend sehingga 2,500 secara long term. 2,500. Dalam masa dekat harga emas akan turun sampai 1,920. Sebelum dia buat kena detail, itu adalah positif pergerakan dia. Antara alternate pergerakan dia akan turun ke 1,900 dulu. Tapi jarak untuk pergi ke 1,900 kalau lihat, lebih kurang 2 ke 3% sahaja. Macam mana nak identify wave complete ataupun tukar arah? Okey. Wave harga akan tukar arah apabila wave telah complete. Selagi tak complete, dia tak akan tukar arah.
Macam mana nak identify wave tu dah complete? How to identify? Cara dia adalah kita kira wave tersebut. Dalam setiap wave dia ada kiraan-kiraan dia. Berapa retrace wave B dan C? On B sekarang ni mencapai di paras Golder ratio 61.8%. Okay, C kita tak dapat ukur lagi sebab harga belum turun for C. Wave 2 tamat dekat berapa misalnya? Wave 2 possibility tamat di 1900 ataupun low sebelum ini adalah penamat bagi wave 2. Maybe dekat sini adalah penamat bagi 2 ataupun dekat sini. 2 kemungkinan. Sini ataupun sini. Okay, 2 kemungkinan. Ada 2 alternate counting. Misalnya bias on turun 1900 or break 2009. Kalau lihat on pergerakan, saya lebih kepada bias kemungkinan harga akan buat penurunan sedikit. Okay, ke 1900. Sebab bila dia turun ke 1900, dia punya wave pattern tu akan lebih, orang kata apa, dari segi wave degree dia akan lebih stable. Dia punya structure. Bila nak tamat B misalnya, bila nak tamat B, bila harga membuat penurunan, dia akan tamat on B lah. Jadi sekarang ni dah tamat wave 2 ke nak? Okey, tadi saya dah jawab kan? Kalau harga break 2009, emas tak akan turun 1900. Sebab kalau harga tak berjaya break 2009, okey, emas boleh turun 1900. Sekarang ni medium risk for GAE kali 10, yang penting buat staging untuk beli GAE kali 10. Betul tak misalnya? Ya, betul. Okey, betul. Maksudnya B ada ability untuk naik hingga 2900 kan? Kalau tak berjaya break dan turun ke 1920. Yes, betul tu. Semasa turun di wave 2 tu, kita panggil downtrend ke? Yes, downtrend. Which is kita panggil dia minor downtrend. Okay, downtrend yang kecil. Okay, minor downtrend. Okay, jadi ada apa-apa soalan atau tidak? Ada apa-apa soalan tak? Sekarang ni terus menaik atau ada break-break lagi misalnya? Macam saya beritahu tadi, 2 possibility. Okey, saya cerita lagi sekali ya. Okey, sekarang ni harga emas dalam secara, orang kata apa? Minor movement, pergerakan yang detail, pergerakan yang structure kecil. Kalau structure besar tadi, saya rasa semua faham. Harga emas akan bergerak, akan naik ke 2500 dalam, orang kata apa, long term punya pergerakan, akan naik ke 2500. Tapi semua tahu kan, harga emas dia tak akan naik straight pergi 2500, betul tak? Dia tak akan straight pergi 2500. Tidak akan, enggak bisa begitu. Harga emas dia akan naik secara bertangga-tangga. Macam mana? Dia naik sikit, dia turun. 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 Which is ini yang kita panggil sebagai uptrend. Ini yang kita panggil sebagai trend. Trend tu adalah kenaikan secara bertangga-tangga. Okey, kenaikan secara bertangga-tangga. Okey, dalam kenaikan secara bertangga-tangga tu, bila kita zoom in, bermaksud kita sedang membuat analisis yang lebih detail. So, bila kita dive in lebih detail, tengok kita dive in lebih detail, saya tukar 4 hour. Okey, bila saya tukar 4 hour, sekarang ni ada 2 probability.
Yang pertama sekali, kalau lihat harga tengah naik, betul? Jadi, bila harga tengah naik, okay, probability pertama, okay, our bias adalah kemungkinan harga akan stop dekat zone ni dan harga akan turun balik. Turun pergi mana naik? Turun pergi dekat area 1900. Ingat, saya sebut area, bukan level. Apa beza level dengan area? Level maksudnya satu garisan. Area maksudnya kawasan. Bila sebut kawasan 1900, 1910 ni dikira kawasan 1900 tak? Yes, dikira. 1890, area 1900 tak? Ya. Sebab apa? Sebab area. Area tu maksudnya kawasan. Bila you katakan kawasan perumahan saya, rumah jiran you dalam kawasan perumahan you tak? Yes, termasuk. Malaikat you katakan rumah saya. Kalau you katakan rumah you, rumah jiran rumah you tak? Tidak. Sebab apa? Sebab you dah spesifik. Area ni dia tak spesifik. Dia besar sikit. Dia kawasan. Dia bukan level. If saya sebut level, yes, itu akan spesifik. Kalau saya sebut level 1900, ya, dia akan fit pada 1900. Bila saya sebut area, bermaksud kawasan berdekatan 1900. So, ini adalah bias kita yang pertama, iaitu harga dia akan membuat penurunan ke 1900. Apa explanation dia? Okay, kenapa dia nak turun pergi 1900 naik? Sebab dia nak melengkapkan wave C. Okay, tengok ini, saya zoom wave C. Okay, wave C. Which is wave C ni akan melengkapkan wave 2. Nampak ni saya bulatkan wave 2. Bila siap wave 2, barulah harga akan membuat kenaikan untuk wave yang ketiga. Bagi subwave 3. Okay. Dalam wave 3 yang besar tu, dalam dia akan ada juga 5 wave. Okay, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah probability yang pertama. Ingat probability pertama, kemungkinan pertama. Okey, ada kemungkinan kedua. Sebab harga sekarang tengah kenaikan harga, strongly uptrend, dan ada possibility uptrend dia akan berterusan sekiranya ada tindakan daripada market untuk dolar terus melemah. Okey, dia akan terus membuat kenaikan macam ni. Which is kenaikan macam ni bermaksud wave 3 telah bermula. Ingat wave berapa? Wave 3. Ingat, wave berapa? Wave 3. Sekiranya wave 3 telah bermula, macam mana kita nak identify wave 3 bermula? Pertama sekali, cara mudah dia break high ni, iaitu 2009. Okey, bila dia break high 2009, ada peluang yang cerah harga akan terus membuat kenaikan sehingga melepasi para 2100 dan lebih tinggi lagi daripada 2100 dalam kenaikan wave yang ketiga. Okey, faham dekat situ. Jadi, kan, apa tindakan sekiranya dah melepasi 2900 kalau dari segi teknik capital control? Sebab ada 65% lagi. Suppose tu letak dekat low risk. Dekat mana nak beli 60% ni? Beli di sini. Okey, sini adalah kawasan 60%. Sekiranya break 2009. Sekiranya tak break 2009, okay, 60% tersebut should be around here, dekat sini. Ini adalah kawasan 60%. Pecahkanlah. Okay, 10% ke tak kisah. Itu cara dia. Dua keadaan, pergerakan merah dan pergerakan hitam. Sekiranya merah berlaku, beli di atas tu. Sekiranya hitam berlaku, beli di bawah. Macam saya katakan tadi, beli waktu harga turun tak salah, beli waktu harga naik tak salah. Cuma harga turun ada 4 dia. Dia tengah mula turun ke, dia di tengah-tengah turun ke, dia di hujung penurunan. Kalau you beli di awal dan tengah-tengah penurunan, you salah. Tapi kalau you beli di hujung penurunan, okay, you akan betul. You akan end up profit. Sama juga dengan harga kenaikan. Kenaikan pun ada 3 part. Permulaan, tengah-tengah dan pengakhiran. You beli dekat mana? If you beli dekat permulaan dan tengah-tengah, okay, you akan end up, insyaAllah you akan profit. Tapi kalau you beli di penghujung perakhiran, ada kemungkinan besar you tak akan profit. After harga tu berjaya komplit kenaikan, dia akan turun balik. Sebab you beli di kawasan yang high risk. Okay, faham
Best belajar walaupun pening. InsyaAllah tak apa. Slow-slow. Boleh faham kan? Kita dekat sini first time kita dengar perkara baru pun kita akan, orang kata apa, kita akan pening. Tapi kalau kita, orang kata apa, tak give up untuk faham benda tu, once kita faham, yes, dia akan terus melekat. Jangan risau. FFR Disember dah possible dinaikkan. Maaf lambat masuk tadi. Yes. Dari segi fundamental tadi kita nak bincangkan, which is federal fund rate for upcoming December, high probability tidak akan dinaikkan. Kalau lihat daripada fundamental report, okay, majority market analysis, okay, menceritakan bahawa tidak akan ada kenaikan kadar faedah pada Disember. Okay, majority katakan tidak akan ada kenaikan kadar faedah. Okay. Untuk capai sampai 80 USD tu, itu saya tak ada bila. Tapi gambaran secara berapa lama wave 3 ni expect untuk lebih daripada 6 bulan. Around that 6 bulan ke setahun lah. Boleh tengok ke market outlook untuk seminggu depan berdasarkan fundamental minggu ini. Maaf kalau dah expect, saya termasuk lewat tadi. Boleh? Okey, dari segi fundamental. Okey, dari segi fundamental kita lihat baru ada trend perubahan sentimen. Yang mana ketika waktu akan berlaku perkara yang dua jangka. Okey, perkara yang dua jangka boleh berlaku. Hasil kopi yang dikeluarkan, okay, sentimen terhadap pasaran, okay, bagi monetary bank pusat dah berubah. Daripada sebelum ni strongly kita yakin bahawa akan diketatkan, sekarang kita berubah bahawa pasaran lebih yakin bahawa, okay, monetary ni akan dilonggarkan. Apa impact pelonggaran monetary policy terhadap harga emas? Pelonggaran monetary policy terhadap harga emas dia akan memberi kebaikan kepada harga emas lah. Which is, okay, dia punya effect on dollar adalah bila monetary dilonggarkan, effect dia adalah kepada dolar akan melemah. Itu impact dia. Dalam wave 3 ada berapa wave kecil? Dalam wave 3 akan ada 5 wave kecil. Okay, dalam wave 3 akan ada 5 wave kecil. So sekarang harga break 2009 boleh terus beli ya? Yes, for the excess 60% capital control. Kepada yang mana yang belum ada pembelian lagi, boleh terus je membeli, tak perlu tunggu 2009. Tapi yang for those yang nak follow teknik capital control tu boleh tunggu. Okay, yang macam saya separatekan tadi 40-60. Kalau terus break 2009, harga boleh lebih dari USD atau kurang, boleh lebih dari 80 USD, which is 80 USD tu bukan kiraan tepat bagi 2,500. Dia 81, 82 tak silap saya. Kawasan high risk dari 2,000 ke Bisnai. Kawasan high risk adalah 4% below 80 USD. 4% below. Means kalau break 2,900 dah start wave 3. Yes, 3 in 3. Wave 3 in 3. Mohon keluar dulu. Terima kasih Bisnai atas proses ilmu. Sama-sama insyaAllah. Federal fund rate cenderung tak dinaikkan pada December. Okay, meaning go strong boleh junam lagi pada tahun ini. Tidak. Federal fund rate cenderung tidak dinaikkan, maksudnya strong. Kalau katakan federal fund rate dinaikkan, maksudnya gold akan melemah. Okay, sekarang pun dah 1986 Mr. Naik bias untuk terus mula ke 1,900 atau break 2,900. Macam saya katakan tadi, saya bias kepada dia akan turun 1,900.
Selagi dia tak break 2,900, saya tak nampak. Bukan saya tak nampak lah. Saya masih berharap yang harga akan buat for wave C. Selagi dia tak break 2,900. Kalau dia break 2,900, barulah kita fokus bahawa harga berada dalam mode 3 Selagi tak break, masih lagi ada possibility untuk harga membuat pergerakan wave C. Apa itu wave 3 Apa itu wave 3 apa maksud wave 3 Okey. Wave 3 bermaksud, sekejap ya. Okey. Ingat tak saya katakan, Elliott wave dia, kalau katakan numbering dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul, kiraan dia sampai 5. Siapa ingat? Kemudian harga akan turun A, B, C. Itu kalau kita katakan satu structure, satu lapisan. Okey, you kena bayangkan bahawa pergerakan harga ni dia ada banyak lapisan seperti kulit bawang. Okey, ada banyak lapisan seperti kulit bawang. Okey, saya lukis dahulu. Ni satu lapisan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dalam 1, 2, 3, 4, 5, kita katakanlah 3. 3 ni dia akan naik straight saja ke? 3 ni yang saya highlight ni dia akan naik straight saja ke? Tidak. Okey, 3 ni kalau kita pecahkan lagi, dia tak akan naik straight. Dia akan membuat kenaikan macam. Okey, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5. So, kenaikan 1, 2, 3, 4, 5 ni akan berada dalam 3. Maksudnya you akan nampak 3 dia akan bergerak macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. So, apa maksud 3 in 3 maksud dia tengah buat 3, 2. 3 biru ni dalam mana? Dalam 3 hitam. Itu maksudnya 3 in 3. Okey, boleh faham tak? Apa maksud 3 in 3? Mimika. Maksudnya apa faktor from fundamental yang boleh dorong itu kita kena lihat for the next coming news. For now kita lihat memang sentimen minggu ni memang tak berpihak kepada dolar lah. Okey, memang menyebabkan dolar untuk melemah sentimen pada minggu ini. Tu dah baik macam ni. Bagus, betul minggu lepas semua bagi. Itulah, alhamdulillah betul minggu lepas saya dah cuba sebahagian, memang alhamdulillah berjaya untuk sembuhkanlah sesama saya. Saya punya flu. Terima kasih kepada yang memberi betul pada minggu. Misalnya kalau dah wave 3 estimate duration and wave 1 dan wave 2 yang mana dia around 6 months juga, bagi 6 to 8 months. So saya predict wave 3 pun tak lari jauh lah. Macam tu. Kalau saya nak try, saya jual beli. It advisable? Yes, advisable. Mantap. 3 maksudnya ada lagi 4 dan 5 kan Mr. Ya, betul. Ada lagi 4 dan 5 punya wave. Okey, akan ada pergerakan 4 dan 5 lagi. Okey, boleh faham Okey, ada lagi tak soalan? Okey, itu adalah pergerakan dia. Okey, sementara tu sementara menunggu soalan, okey, kepada yang bertanya. Okey, ABC, yes, penurunan harga adalah berbentuk ABC. Okey, kepada yang baru masuk yang terlepas sesi iklan saya tadi, saya ulang sekali lagi iklan saya. Okey, insyaAllah pada 25 November nanti, okey, saya sendiri, okey, Mr. Naik akan buat satu face-to-face seminar bertempat di Office Angel Group di Ponezion, IOI Putrajaya, yang mana tajuk seminar saya kali ini, ini adalah seminar pertama saya secara face-to-face lah.
Okey, yang mana sebelum ni semua kita berjumpa secara online. Tapi kali ni saya buat secara face to face. Yang mana fokus adalah tajuk dia Mastering All Time Gold Prize. Okey, apa antara input dalam Mastering All Time Gold Mastering All Time Gold Prize ni? Yang pertama sekali adalah saya akan bercerita tentang sejarah harga emas. Which is sejarah harga emas ni pentinglah foto siapa yang bergelar konsultan tu. Okey, yang mana yang bergelar konsultan masih lagi tak mastering tentang jalan cerita pergerakan harga emas. Okey, boleh datang ke seminar saya untuk belajar lebih lagi tentang pergerakan harga emas sepanjang sejarah. Okey, dan juga pergerakan harga emas semasa dan upcoming. Macam saya cerita tadi kan, harga emas akan naik 2,500. Kenapa naik ke 2,500? Okey, saya akan kongsi lebih detail. Akan disediakan, which is pagi, tengah hari dan petang. InsyaAllah saya akan sediakan. Okay, so you tak perlu risau tentang makan, saya akan sediakan. Tentang nota juga tak perlu risau, saya akan bagi nota secara okay, and then ada nombor akaun untuk pembayaran semua. RM99 bagi seorang peserta. So you isi nama penuh you. Kalau you nak isi register untuk 2 orang peserta, pastikan you buat kolom letak 2 orang dekat situ. Okay, nombor IC, nombor phone, nama merchant and then receipt pembayaran. Okay, disebabkan seminar ni limited to 60 people. So untuk siapa-siapa berminat, register dan terus siapa yang isi form tapi tak membuat pembayaran, tak ada resit pembayaran, kita akan KLV dia dulu. Kita tak akan book seat untuk dia. Fondos yang bayar saja dia akan secure seat. Okey. Nanti harga emas tengah naik kan Mr. Ya betul, harga emas tengah naik. Okey, Mimika, kiranya dekat sini ada soalan Kiranya yang predik harga emas gold sehingga 2,500 tu adalah baru pengakhiran bagi wave 3 besar kan? Ya betul. Lepas tu wave akan turun ABC, betul. Kemudian baru akan start wave 4 pula, macam tu ya? Okey, macam ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, ABC tu adalah dalam wave 4. Maksudnya, waktu wave 4 turun, dia tak akan turun secara straight. Dia akan turun secara pattern ABC. That's why saya katakan berlayer. Okay? Terima kasih Mr. Nat for your ilmu sharing. Sama-sama. Kejap saya tengok lagi, ada lagi tak soalan yang saya terlepas. Saya ada beli Jerry pada harga 2020. So nak jual masa harga bila Mr. Nat? Okey, nak jual semasa harga bila? Okey, let's see. Beli ketika 2020. Nak jual bila ni Nat? Okey, first kali kita cari harga 2020. Saya tengok dulu harga 2020. Boleh kecilkan lagi tak? Okey, 2020. Okey, around here. Okey. Untuk 10% profit, okey, perlu jual di 2,100. Atas daripada 2,100, insya-Allah akan dapat 10% profit. Okey, ingat? Atas daripada 2,100, insya-Allah akan dapat 10% profit. Okey? Atas daripada 2,100. Federal Fund Rate diumumkan setiap hari Khamis ke? Okey, Federal Fund Rate adakah akan diumumkan setiap hari Khamis? Tidak. Okey, Federal Fund Rate dia ada minggu-minggu dia. Dia ada bulan-bulan dia untuk Federal Fund Rate. Dia bukan setiap minggu. Itu kita kena rujuk kepada Forex Factory punya jadual lah.
Okey? Dia tak ada setiap minggu dan bukan setiap bulan. Dia ada bulan-bulannya. Contohnya bulan Disember kita ada Federal Parade. Kalau kita buka okey, kita buka next month. Disember. Okey, Disember kalau kita lihat ada Federal Parade. Ni. Pada 14 Disember ada Federal Parade pukul 3 pagi 14 Disember. Dia bukan setiap minggu, bukan setiap bulan. Dia ada waktu-waktu tertentu. Yang tu kita kena up to date lah. Misalnya, possible tak kenaikan sekarang ni adalah subwave 4 ke 5 untuk completekan wave 1 besar? Ada possibility ini adalah subwave 4 ke 5. Kalau katakan alternate count tu you pisahkan lagi, you scratchkan lagi alternate count tu, yes, ada possibility 4 ke 5. Cuma 4 ke 5 penurunan 4 tu agak obvious berbanding wave-wave yang lain. Okey, dia agak obvious berbanding wave yang lain. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey, kejap. Dekat sini ada yang kongsi gambar. Initial investment dan cash out. Okey, yang ni dah profit dah ni. Ni adalah position GAE kali 10 yang dah profit. Ni profit more than 50% ni kalau tengok ni. More than ni dah nearly about 100% dah ni. 500 tu 918. Sikit lagi dah 100% dah ni. Untuk next cash out ni. Sekarang ni, yes, itu dah untung dah tu. So itu dah untung. Kalau tengok tu dah lebih daripada 50% untung tu. Dah menghampiri 100% profit dah kalau kat situ. Kalau tengok. Sebab 900 something kan. Kalau contohnya lepas ni membuat penurunan, boleh ukur tak ukur masa sampai ke 1920? Boleh. Which is kita ni lah. Okay. Kita kita monitor. Sebab kita dah tahu target. Maybe retracement akan berlaku around area 1900. So kita tunggulah. Okay, monitor. Untuk harga tu turun. Okay, sekiranya harga tu tak break 2009. If dia break 2009, bermaksud okay, kemungkinan besar harga akan terus membuat lonjakan ke 2100. Wow, untung besar. Ya, betul. Untung besar. Tu at least dah nak hampir 100% in profit dah tu. Itu dah kira 70 to berapa? 80 to 90% profit. Okey, sesiapa lagi ada soalan? Okey, ada lagi tak soalan untuk technical analysis?
Tu boleh terminate, dia rolling balik. Ya betul. Nak terminate ada rolling balik pun okey. Which is lagi mantap lah kalau rolling balik menggunakan profit yang ada. Which is kita panggil tu adalah compounding teknik. Kalau ada untuk macam ni nak ambil bawa keluar ke ataupun tunggu lagi kot kalau break 2009 nanti boleh untuk lebih besar lagi kan ke macam mana? Okey, dia macam ni. Dia based on apa strategi yang you cuba bawa. If katakan you punya strategi adalah compounding, so compounding untuk percentage growing yang macam tadi, actually dah memang kita suggestkan ataupun kita advise for terminate and then staging balik menggunakan capital and modal. Menggunakan capital and profit yang ada sebab kita nak compounding, betul tak? Okay. Tapi if katakan you nak buat full swing, okay, nak beli di low and then nak sell di orang kata apa higher high nanti, so you boleh orang kata apa hold lagi. Sebab kalau full swing ni selalunya dia punya target profit dia tinggi. Dia target ROI yang sangat tinggi. Kalau katakan kita buat orang kata apa compounding, kita punya target untuk profit tak tinggi, tapi kita target untuk sentiasa reinvest capital and profit kita. Dia based on strategi apa yang you bawa kan. Alhamdulillah, terima kasih kata Ibu Husnai. Sama-sama. By masa Oktober 2023 dah tu. Ya betul, Oktober. Teknik harapan. Teknik harapan. Which is saya tak suggest untuk you pakai teknik harapan. Nak tahu TA. Alif, nak tahu TA dekat bahagian mana tu? Misalnya, person ni dah letak berapa persen dalam position sekarang. Okey. Position sekarang macam saya katakan, okey, on the behalf of high risk, okey, saya akan letak, okey, bawah daripada 40%. And then selebihnya saya tunggu untuk di position low risk. Okey. Saya menggunakan teknik capital control yang saya cakap tu. And then kalau kata harga break, and then tak ada possibility untuk pergi ke kawasan low risk, and then saya akan terus instant nanti. Maksudnya dalam wave 3 pun ada lagi kecil ke? Yes, dalam wave 3 akan ada 3 lagi. Bukan akan ada 3 lagi, akan ada 5 structure dan dekat dalam 5 structure tu ada wave 3. Still akan ada 3 in 3. Maksudnya, kalau both strategi kalau both strategi compounding plus full swing, bila masa terbaik untuk exit terminate? Okay, which is you tak boleh bawa both strategi. Full swing maksudnya permulaan wave beli, penghujung wave terminate dekat structure besar. Tu adalah kita panggil full swing. Kalau compounding, okay, kita akan apply dekat structure-structure yang kecil. Kita beli di permulaan dan pengakhiran, tapi structure yang kecil. Contohnya beli di permulaan 1, jual di pengakhiran 1 minor. Kemudian beli di permulaan 3 dan jual di penghujung 3 minor. Macam tu. You tak boleh bawa both strategi sekali. Okay, kalau you bawa both strategi sekali, dia akan jadi sangat lambat lah, because full swing saya merujuk kepada major structure. Dah habis retracement ke Ustaz? Sekarang ni kita masih lagi dalam kawasan retracement bagi wave 2, which is 2 possibility Alif. Pertama sekali, possibility pertama harga akan terus naik, break 2009. So kalau naik break 2009, harga akan terus naik lah. Okay, dia akan terus naik. Tapi kalau harga tak berjaya naik break 2009, harga akan turun balik pergi 1900. 2 possibility akan berlaku. So kalau based on campur follow capital control, dia akan ada 60% lagi bagi. 60% either you boleh letak dekat sini ataupun dekat sini. Depend on situation. Kalau break 2009, you boleh terus instant 60% staging dekat atas ni. If dia tak break 2009, okay, you boleh staging ketika penurunan dia menuju 1900. Macam tu. Sebab kita ada alternate count. Either wave 2 dah complete ataupun wave 2 masih belum complete lagi.
Mana lebih untung? Strategi compounding ataupun strategi untung besar? Okey, based on saya punya perkiraan dulu, compounding dan strategi on untung besar, compounding akan lebih menguntungkan. Tetapi compounding tu you kena betul-betul disiplin lah. Okey, kena betul-betul disiplin. Dia akan lebih menguntungkan, orang kata apa, daripada you buat full swing. Tapi wave kecil tak semestinya boleh sampai 4% naik. Ya, betul tu. Okay, wave kecil you jangan ambil micro. Okay, jangan ambil micro. Ambil at least intermediate or minor. Kalau tengok wave kecil yang macam saya tunjuk ni, ini adalah lebih daripada 4%. Macam ni lebih daripada 4%. Kalau lihat wave 1 pun full swing berapa? Full swing adalah 10%. Full swing wave 1 10%. So nanti wave 3, okay, wave 3 ni will be over than 10% lah. Maybe 15% above. So 15% above you boleh pecah lagi sekali. Kalau contoh 50% boleh pecahkan 7-7. Boleh buat 2 cycle macam tu. You kena orang apa, bahagikan portion. If terlalu besar, pecahkan kepada 2. If katakan sedar-sedar macam 10% tu, okay, you boleh buat full swing. Oh, I see. Okay, got it. Mantap. Okay, boleh faham tak? You jangan ambil on the micro. If you ambil micro, yes, micro dia akan will be too small lah. Okay, kalau tengok micro ni, wave 1 ni baru berapa persen? Baru 2.5. And then 3 ni, yes, 3 you akan dapat lah. 3 you akan dapat lebih kurang 7%. But wave 5 you akan dapat around 2 or 3% only. Dapat 2%. Don't take the micro. Okay, ambil minor, intermediate or major. Shadow boleh kira juga ke? Memang kena kira shadow. Okay, dalam analisis either wave memang kena kira shadow. Wajib kira shadow. Sebab shadow adalah history movement. Misalnya bias dekat 2009 atau 1900. Okay, based on saya punya structure, okay, actually dua-dua possible untuk berlaku. Tapi tanya on my personal bias adalah saya akan bias pada dia akan drop on 1900. Okay, alasan dia lebih banyak market confluence. Dari segi dia akan form orang kata apa, inverted head and shoulder. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya zigzag dia, structure akan lebih teratur daripada forming A, B and C. Okay, itu antara alasan-alasan dia lah. Tapi orang kata apa, tak semestinya market ni akan always be the perfect one. Kadang-kadang dia boleh jadi sedikit cacat. Tapi bagi syarat dia, kecacatan dia bawa tu tak melanggar sembarang rules yang ada dalam bilik wave. Tadi misalnya ada sebut channel sekarang tak berapa stable. Kalau dia terus naik, boleh berlaku ke channel tak stable. Channel tak stable. Okay, channel tak stable ni dari segi pergerakan channel tu lah. Okay, maksud channel tak stable tu adalah bentuk channel tu tak berapa cantik. Dia ada banyak price yang buat fake out dalam channel tu. Itulah maksud dia. Apa itu shadow? Shadow tu bermaksud jarum. Okay, you nampak dekat candlestick. Candlestick dia ada part dia macam jarum ni kan. Okay, ini that we call shadow. Shadow ataupun kita panggil dia sebagai saya dah lupa dah. Wick. Kita panggil dia wick. Wick or shadow. Apa wick or apa shadow? Dia ada dua nama lah. Ada panggil dia wick, ada panggil dia shadow. Mr. Knight, makna kata if going up more than 2009, maka boleh staging di situ. Yes. If turun balik before 2009, maka staging di 1900. Not exactly 1900, tapi in the process going down ke 1900. Maksud you dah nampak dah, harga macam menuju 1900. So you boleh starting dah. Katakan waktu you perasan tu adalah pada 1950. Then start staging pada 1950. Tak semestinya you kena tunggu pada 1900. Because of what? Because kalau katakan tunggu di 1900, mesti you akan 24 jam tengok chart.
So saya tak sarankan untuk you 24 jam tengok chat, tapi faham kepada pergerakan. Macam saya katakan tadi, wave C adalah pergerakan menuju 1900. So waktu dia forming the movement menuju 1900, you dah boleh start strategy of staging. Tak semestinya tunggu point pada 1900. So sekarang zone by JE masih di antara, itu adalah low risk. Bagi sesiapa dah ada position di kawasan sekarang, the next position saya suggest di 1900. Bagi siapa yang masih belum ada position, okay, you boleh execute sekarang. Boleh execute sekarang untuk Eastern. Sebab macam saya katakan, secara general dia adalah low risk. Cuma in detail, okay, kita bahagikan part A ke B, which is medium. B drop down to C, that is low risk punya zone. In detail. You kena faham in detail tu. Buy signal bila? Ni adalah buy signal lah. Ni adalah one part of buy signal. Saya bagi gambaran pergerakan. So ni adalah buy signal juga. Okay. So JC, if you dah ada position sekarang ni, JC, area of above 1950 ke atas, maksudnya di pergerakan wave B. So next you tunggu waktu turun C. Tak semestinya tunggu tempat di 1900, tapi along the way nak turun 1900, itu adalah low risk punya position. Because kita buy, okay, ataupun kita beli menggunakan wave punya movement, iaitu di final correction wave C. Kita akan staging. You cuba bahagikan you punya strategi staging sampai you jumpa dia punya bottom. Okay, bottom retracement tersebut. Gunai misalnya dah mengantuk. Okay, Gunai. Okay, kenapa bila weekend je structure momentum kuat, either naik or turun? Dia actually dia not depend on weekend, tetapi dia depend kepada news dan juga fundamental event. Kalau you perasan, most of fundamental event akan occur between Rabu, Khamis dan Jumaat. Okay, kita ambil contoh. Okay, kita ambil contoh NFP Jumaat. FOMC kebanyakannya Rabu dan Khamis. Federal Fund Rate pagi Khamis. Okay. Itu bagi menjawab persoalan lah. Kebanyakan news yang high impact berlaku di penghujung minggu. Itu antara sebab yang logik dia. So now saya beli piece by piece. Yes, buy piece by piece. Misalnya registration untuk mastering gold 25 November. Bila dah submit payment receipt, confirm ke ada seat? Yes, insyaAllah confirm ada seat. Selagi, okay, that's why saya suruh you register cepat-cepat. Okay, sebab kita memang pack to 60 people. Okay, kalau katakan orang kata apa, terlebih lah, katakan yang submit tu lebih daripada 60 orang, okay, saya minta maaf, kita akan refund balik duit. Okay. Tapi nanti admin akan add dalam satu group. Okay, kalau you ter-add dalam masuk group tersebut, maksudnya you dalam kalangan 60 orang tu lah. Tapi kalau kata admin check you untuk refund, maksudnya you dah register terlewat lah. Sebab kita punya memang seminar punya room tu maximum capacity, okay, untuk selesa adalah 60 orang. Okay. So bagi siapa yang berminat, betul-betul nak join, okay, my seminar, so jangan tunggu-tunggu. Okay, you boleh register terus. Ni saya bagi, orang kata apa, saya bagi link, you boleh terus register. Sorry lah, memang kena berebut. Okay, sebab kita punya capacity memang 60 orang saja.
Okay, boleh isi Google Form tu. Okay, isi you terus bayar, baru you akan secure seat. Seadanya you sempat 60 orang. Sekarang ni meaning wave 2 baru sampai B je. Tapi jika harga melepasi 2,900, memang tak ada lagi wave C tu. Belum complete tapi dah start wave 3. Okay, dia bukan belum complete. Wave C tu dah ada. Which is wave C tu adalah di kawasan sini. Okay, ini adalah wave C. Okay, ini adalah wave C. Ini adalah wave C. Yang mana C dia adalah sini, B dia adalah dekat sini dan ini adalah A. Dia buat A, B, C dalam bentuk yang kita panggil sebagai flat pattern. Ini kita panggil sebagai flat pattern. A, B, C. C dia ada, cuma C position dia berubah. Position C adalah di sini. That's why kita panggil alternate counting. Kita ada dua probability bakal berlaku. C dia tetap ada. Macam saya kata ni, wave dia takkan ubah arah selagi pattern dia tak complete. Assalamualaikum Mr. Naik. Maaf lama masuk. Banyak ke saya terlepas? Tak banyak. Terima kasih Mr. Naik sharing ilmu mahal. Akak udah diri dulu. Ngantuk dah ni. Thank you. Thank you kepada yang join. Kalau macam tu maknanya 5 belum siap lagi misalnya. Yes, 5 masih belum siap. Sekarang ni kita dalam wave 3. Okay, dalam major trend, kita dalam keadaan wave 3. Which is wave 3 mampu untuk extend sehingga 2,500. Which is 2,500 tu adalah level minimum bagi wave 3. Iaitu di paras Fibonacci 1.618. Macam mana kalau saya on depot je untuk kelas bisnes, boleh ke? Boleh je. Apa atau siapa yang kontrol corak wave, pastikan dia tetap ikut elliott wave pattern. Okey, apa atau siapa? Yes, untuk menjawab itu kita kena faham nature on elliott wave. Macam mana elliott boleh bangunkan such a teknik yang boleh predict direction on market. Dia ada cerita dia lah. Which is cerita tu saya akan kongsi pada 25 hari bulan nanti insyaAllah. Okay, which is cerita dia panjang. 1 jam nak cerita tentang benda tu lah. Okay, dia ada. Okay, yang ni yang kita panggil sebagai economic cycle. Okay, ini yang kita panggil sebagai economic cycle. Okay, so apa yang mempengaruhi pattern elliott wave tu adalah economic cycle tu sendiri. Okay, the cycle of economy. Market force, yes. C dah tamat kot. Yes, C dah tamat dalam satu analisis. Dalam satu lagi analisis, C belum bermula. Kita ada 2 analisis dalam satu masa. Itu kita panggil alternate counting. Thank you ilmu malam ni. Keluar dulu sama-sama. Thank you very much untuk ilmu malam ni sama-sama. Okay, Mr. Nat, thank you very informative and valuable knowledge share. Excuse dulu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, banyak dapat ilmu malam ni. Lebih faham tentang wave. Setiap minggu dapat sikit demi sikit. Thank you very much, Mr. Nat. Sama-sama. Okay, ada apa-apa lagi soalan tak? Okay, sekiranya tak ada soalan, saya rasa kita... Miss H, Miss Nat, ya saya. Thank you, sama-sama. Thank you very much, Mr. Nat. Mohon harapkan segala ilmu dan perkongsiannya. Ya. Masih boleh turunkan Mr. Nat? Yes, ada probability untuk turun, ada probability untuk dia break 2,900. Macam saya katakan tadi, 2 probability akan berlaku. Which is break 2,900 or dia jatuh ke 1,900. Okay, penentu dia adalah market movement.
Kita monitor lah. Okey, kalau break 2009, high probability harga akan terus membuat kenaikan. Okey, high probability harga akan terus membuat kenaikan. But if dia drop balik, okey, itu adalah potential for wave C. Which wave C ni dia tak akan lama. Dia tak akan break 1-2 bulan. Okey, kalau kita lihat dia punya structure on wave A pun, wave A makan masa lebih kurang 1 minggu saja. So maybe expected for wave C untuk complete pun dalam 2-3 hari ke seminggu saja. Macam tu. Okey, saya rasa itu saja untuk sesi fundamental dan technical analysis kita pada malam ini. Saya kurang knowledge untuk terminate baseline. Okey, untuk terminate actually you kena master dari segi kiraan net orang dapat net cash out tu. Okey, tanya upline untuk formula net cash out tu. Okey, dengan initial investment. Macam mana you nak tahu you dah cover spread ataupun belum. Okay, yang tu you kena tanya upline lah on dia punya formula kiraan. Okay. Dia Sarman, monitor price pada time frame berapa yang terbaik? Okay, terbaik saya cadangkan daily or 4 hour. Okay, daily or 4 hour. Untuk monitor price for JAE lah. Okay, daily to 4 hour adalah terbaik. Terima kasih sama-sama. Okey, saya rasa itu sahaja untuk sesi fundamental dan technical kita pada malam ni. Okey, thanks kepada yang join. Okey, lagi sekali kepada yang berminat nak join kita punya upcoming seminar kita 25 hari bulan November, hari Sabtu. Okey, bertempat di Kozion Office Angel Group. You boleh register Google Form Okey, register dan terus membuat pembayaran sebab kita limit hanya kepada 60 orang saja. Okey, itu saja untuk sesi Zoom kita pada malam ni. Kita jumpa lagi di minggu hadapan, hari dan waktu yang sama. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat malam.